Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains tahun 5. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran sambungan minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang sirat rantai makanan. Untuk minggu ini saya akan masuk tajuk siratan makanan. Okey, dia ada kaitan dengan rantai makanan. Okey, rantaian makanan. Okey, jadi siratan makanan ini adalah sambungan daripada topik minggu lepas iaitu rantai makanan. Okey, murid-murid sudah bersedia? Okey, sekiranya sudah bersedia, pastikan buku teks dan alat tulis berada di atas meja untuk mendengar video yang cikgu akan terangkan tentang topik siratan makanan. Okey. Okey, apa itu siratan makanan? Okey, kita nak tahu apa maksud siratan makanan. Okey, sebelum kita nak masuk, cikgu nak terangkan apa maksud siratan makanan. Cikgu nak kamu lihat buku teks, muka surat tajuk siratan makanan. Selepas rantai makanan, okey, murid buka buku teks. Selepas tajuk rantai makanan, ada tajuk siratan makanan. Okey, kita baca petikan ini. Ini ada dalam buku teks. Sekarang, kamu telah mengenal pasti hidupan dalam beberapa habitat termasuklah di kebun sayur. Beluncas, itik, ayam, kambing dan ular adalah antara haiwan yang terdapat di kebun sayur. Okey, jadi dalam kenyataan ini dia menyatakan dia suruh murid-murid mengenal pasti kenal pasti hidupan di dalam sebuah habitat. Okey. Habitatnya di mana? Di kebun sayur. Okey, dalam kebun sayur itu pertama ada beluncas. Okey, kedua ada itik. Okey, ketiga ada ayam. Keempat ada kambing. Kelima ada ular. Okey, jadi ada 5 pengguna dalam habitat kebun sayur. Okey. Jadi daripada haiwan-haiwan yang berada di dalam habitat kebun sayur ini, kita akan menghasilkan satu rantai makanan. Okey, sebelum kita nak jadikan dia siratan makanan, kita kena hasilkan rantai makanan daripada kenyataan ini. Okey, kita tengok selepasnya. Okey, ini adalah gambar dia. Okey, ini adalah gambar dalam kebun sayur. Okey, dalam kebun sayur ni ada pelbagai hidupan. Okey, hidupan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, yang pertama, di sini ada pengeluar. Murid-murid perlu tahu. Pertama sekali dalam rantai makanan, seperti yang minggu lepas cikgu terangkan, dalam rantai makanan mesti dimulakan dengan pengeluar. Okey, pengeluar dalam habitat kebun sayur ini adalah mana pengeluar? Pengeluar adalah pengeluar adalah kejap tak boleh pula pen ni. Okey, pengeluar adalah kubis. Okey, kubis ni adalah tumbuh-tumbuhan lah. Okey, jadi kat sini pengeluarnya adalah sayur kubis. Okey, ini adalah pengeluar. Okey, murid-murid kena pasti dulu apa pengeluar. Okey, dalam kebun sayur ini. Okey, kemudian kita lihat kat sini dalam kebun sayur ini ada pelbagai jenis haiwan. Pertama ada ayam. Okey, kedua ada kambing. Okey. Okey, ayam, kambing. Okey, lagi apa? Beluncas. Ular. Okey, itik. Okey, ada kambing lagi. Okey, ini apa? Itik. Okey, itik ni kambing. Okey, jadi ada 5 jenis haiwan. Okey, ada 5 jenis haiwan dalam kebun sayur ni. Okey, jadi daripada 5 jenis haiwan, 5 jenis haiwan, haiwan ni kita panggil dia pengguna. Murid-murid kena tahu, haiwan ini adalah pengguna.
pengguna. Okey, saya conteng je. Okey, pengguna. Okey, jadi ada 5 haiwan, 5 pengguna dalam habitat kebun sayur ni. Pengeluarnya kat sini adalah kubis. Okey, sayur kubis. Okey. Okey, jadi daripada kita dah kenal pasti haiwan, kita dah kenal pasti pengeluar, kita dah kenal pasti pengguna. Okey, barulah kita akan hasilkan rantai makanan. Okey, sebelum saya nak ceritakan tentang siratan makanan, murid-murid kena buat rantai makanan dulu. Baru akan terhasilnya siratan makanan. Okey. Okey, ini. Okey, daripada yang ini, okey, yang tadi saya terangkan, okey, saya pindahkan dia dalam bentuk rantai makanan. Okey, murid-murid kena tengok Okey, kita baca sama-sama. Hidupan di kebun sayur ini membentuk hubungan makanan antara pengeluar kepada beberapa pengguna. Okey, dalam hidupan kebun sayur ni, okey, dia cakap dia dapat membentuk hubungan makanan. Okey, hubungan makanan, murid-murid ingat tak minggu lepas saya terangkan apa itu hubungan makanan? Okey, hubungan makanan tu adalah mana hubungan makanan? Okey, hubungan makanan ini adalah rantai makanan. Okey, hubungan makanan antara pengeluar dengan pengguna itu adalah maksud rantai makanan. Okey, jadi ini adalah rantai makanan. Okey, kita tengok kat sini. Ada beberapa rantai makanan dalam kebun sayur ini yang kita boleh hasilkan. Okey, pertama. Okey, ini adalah pertama. Okey, kedua rantai makanan. Ketiga. Dan keempat. Okey, ada 4 rantai makanan. Okey, kita kena bina dulu rantai makanan baru boleh buat siratan makanan. Okey, saya nak murid-murid kena pasti dulu rantai makanan dalam habitat yang saya terangkan tadi. Okey, habitat yang ini yang ini, habitat yang ini. Okey, jadi saya pindahkan dia dalam bentuk rantai makanan. Okey, ni ada lagi satu. Okey, semula saya padam dulu. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama yang atas kali ni, yang kedua, okey, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Okey, daripada gambar rajah tadi, saya hasilkan 5 rantai makanan. Okey, ini adalah 5 rantai makanan. Kenapa saya cakap 5 rantai makanan? Okey, pertama yang ini satu rantai makanan. Okey, ini 2 rantai makanan. Ini 3 rantai makanan. Okey, ini 4 rantai makanan. Dan yang ini 5 rantai makanan. Okey, jadi ada 5 rantai makanan. Murid kena tahu rantai makanan itu adalah hubungan makanan dengan pengeluar dan beberapa pengguna. Pengeluar siapa? Pengeluar adalah tumbuhan. Kena kenal pasti pengguna adalah haiwan yang hidup dalam habitat sesuatu habitat itu. Contoh yang tadi, habitat kebun sayur, haiwan-haiwannya ada berapa dalam habitat tu. Jadi dia terlibat dalam rantai makanan dalam habitat tersebut. Okey, jadi ada 5 rantai makanan yang kita telah jumpa dalam gambar ni. Okey, saya dah huraikan dia ada 5. Haiwannya sama je. Okey, pertama kita tengok kat sini. Okey, sayur. Sayur dimakan oleh itik. Okey, anak panah ni jangan lupa anak panah ini kita panggil dimakan. Mesti kita sebut dimakan. Okey, pengeluar dimakan oleh sayur dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Okey, ini adalah rantai makanan pertama yang kita jumpa. Rantai makanan yang kedua yang kita jumpa dalam kebun sayur. Okey, sayur dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh ular. Okey, rantai makanan yang ketiga yang saya jumpa. Okey, sayur dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Okey, sama je. Tapi ular ni dia boleh makan macam-macam. Jadi boleh terhasil banyak rantai makanan. Okey, kemudian yang keempat, sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Semakin panjang kan? Okey, dan yang kelima, okey, sayur dimakan oleh
dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh ular. Jadi di sini ada 5 rantai makanan yang kita dapat hasilkan daripada gambar rajah yang tadi. Okey, yang tadi saya tunjukkan. Okey, daripada 5 ini kita tengok rantai makanan mana yang paling panjang. Okey. Yang paling panjang adalah rantai makanan yang keempat dan yang kelima. Okey, tapi haiwannya sama tak? Okey, haiwannya ada yang sama dan haiwannya ada yang tak sama. Contohnya kita tengok kat sini. Beluncas. Rantai makanan yang keempat, beluncas sama kan? Okey, jadi haiwannya sama je. Okey, tapi yang ketiga ini itik. Okey, itik pun ada juga dalam rantai yang makanan yang pertama. Okey, dalam rantai makanan yang keempat pun dia ada. Okey, yang kelima ayam. Ayam ada dalam rantai makanan yang ketiga. Maknanya ayam ni dia boleh makan tumbuh-tumbuhan dan dia boleh makan ulat. Okey. Ulat beluncas. Jadi dia adalah haiwan yang boleh makan macam-macam. Omnivore lah yang kita pernah belajar darjah 3 kan. Tabiat makanan haiwan. Okey, omnivore lah, dia boleh makan beluncas dan dia boleh makan sayur-sayuran. Okey. Kemudian ular. Ular pun ada dalam setiap rantai makanan kerana ular ini adalah haiwan pemangsa. Maksud saya haiwan pemangsa ni adalah haiwan yang makan haiwan lain. Okey, dia makan haiwan lain. Jadi dia boleh makan itik, dia boleh makan kambing, dia boleh makan ayam, dia boleh makan 3 jenis haiwan ni lah. Dia boleh makan itik, dia boleh makan kambing dan dia boleh makan ayam. Jadi dia ada dalam setiap rantai makanan kerana dia adalah haiwan pemangsa. Haiwan pemangsa ni adalah haiwan yang makan haiwan lain. Okey. Okey, jadi daripada 5 rantai makanan ini, rantai makanan yang paling panjang hubungannya adalah yang keempat dan yang kelima. Okey, daripada rantai makanan ni kita nak hasilkan dia siratan makanan. Okey, macam mana? Okey, ni rantai makanan tapi kita nak hasilkan daripada 5 rantai makanan ni kita nak jadikan dia satu siratan makanan. Maksudnya daripada 5 ni, okey 5 ni saya nak gabungkan dia jadi saya nak gabungkan dia jadi satu siratan makanan. Okey, satu siratan makanan. Okey. Maksud saya siratan makanan tu adalah gabungan semua rantai makanan ini. Okey, saya gabungkan dia jadi satu siratan makanan. Itu adalah maksud siratan makanan. Okey, daripada beberapa rantai makanan menjadi siratan makanan. Okey, daripada beberapa rantai makanan digabungkan menjadi satu siratan makanan. Itu adalah maksud siratan makanan. Okey. Okey, kita lihat kat sini. Okey, contoh. Okey. Daripada sayur, kita tengok rantai makanan yang pertama. Ini rantai makanan murid-murid kena tahu dulu. Saya baru nak terangkan rantai makanan, nak hasilkan siratan makanan. Okey, ini rantai makanan. Okey, rantai makanan dia ada 2 kan? Okey, 1, 2. Okey, jadi kat sini apa yang berbeza rantai makanan pertama dengan rantai makanan yang kedua? Okey, yang berbeza adalah itik dan kambing. Okey, itik pun boleh makan sayur, kambing pun boleh makan sayur. Okey, jadi tapi ular adalah pemangsa. Dia makan itik dan dia makan kambing. Okey, daripada rantai makanan ni kita nak gabungkan dia. Okey, kita nak gabungkan dia jadi satu. Kita nak gabungkan dia jadi satu siratan makanan. Okey, jadi apa maksud siratan makanan? Okey, saya harap murid-murid dah faham apa itu siratan makanan. Okey, siratan makanan tu adalah gabungan beberapa rantai makanan. Kita gabungkan dia semua rantai makanan itu jadi satu siratan makanan. Okey, jadi daripada yang tadi ni, okey kita nak tengok daripada yang tadi ni 5 rantai makanan yang tadi kita buat tadi. Okey, saya tukarkan. Tadi ni gambar kan, saya tukarkan dia daripada gambar tadi kepada perkataan. Okey, ini perkataan ni kan. Sayur dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh kambing.
Kambing dimakan oleh ular, sayur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik dan itik dimakan oleh ular. Kemudian sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Saya tukarkan dia kepada perkataan. Kita tak perlu lukis. Sebab dalam peperiksaan pun memang tidak pernah lagi melukis. Melukis gambar dalam rantai makanan. Biasanya dia akan tulis saja seperti yang saya inilah buatlah ni. Kita tengok ni dalam gambar ni. Kita tukarkan. Kita tak akan lukis gambar-gambar ni. Kita tukarkan nama saja. Bila dah tukarkan, dia jadi macam ni. Yang berikut ialah rantai makanan yang dapat dibina berdasarkan habitat di kebun sayur. Daripada kebun sayur ni, kita tengok ni kan. Dekat kebun sayur ni, kita tukarkan dia daripada gambar-gambar ni, kita tukar kepada nama saja. Anak panah ni memang kena buat sebab dia adalah mempunyai simbol yang mempunyai makna, iaitu maknanya adalah dimakan. Murid-murid jangan lupa letak simbol anak panah ni. Kemudian kita tengok kat sini. Bila kita dah tukarkan, rantai makanan itu seterusnya kita nak gabungkan. Rantai makanan yang kita dah tukar kepada perkataan ni, dah tak ada gambar ni. Ada 5 rantai makanan ni. Kita nak gabungkan dia. Kita nak bentuk dia siratan makanan. Maknanya kita kena gabungkan dia. Gabungkan yang ni. Ni kita nak gabungkan semua sekali ni. Nak bentuk dia siratan makanan. Maknanya maksud dia apa? Maksud siratan makanan itu adalah gabungan beberapa ataupun gabungan lebih daripada satu rantai makanan. Maknanya gabungan beberapa rantai makanan. Jadi saya nak tukarkan dia jadi siratan makanan. Macam mana kita tengok sini. Mula-mula sekali kita kena tengok pengeluar. Pengeluar apa? Pengeluar adalah sayur. Sayur mana? Ini adalah pengeluar. Pertama sekali kita kena cari pengeluar dulu. Pengeluar adalah sayur. Kemudian kita kena buat apa pengguna ataupun apa haiwan yang makan sayur. Haiwan yang makan sayur kita tengok kat sini. Itik. Itik, kambing, ayam dan beluncas. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 haiwan yang makan sayur. Jadi ada 4 haiwan yang makan sayur. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat anak panah 4 haiwan yang makan sayur. Maknanya yang ni pertama kambing. Kita kena buat macam ni siratan makanan dia macam tu. Yang kedua kita buat ke arah anak panah ayam pula. Yang ketiga beluncas. Yang keempat itik. Jadi ada berapa haiwan yang makan sayur? Pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kita dah nampak kan dia punya rantai makanan tu nak bergabung kan. Nak jadikan siratan makanan. Sekarang kita tengok haiwan apa? Kita tengok yang paling rantai makanan yang paling panjang. Kita tengok yang ini. Yang inilah. Kita tengok yang panjang ni. Beluncas. Kita tengok beluncas. Beluncas makan apa? Beluncas makan itik. Jadi beluncas dimakan oleh itik. Jadi kena buat anak panah itik. Beluncas yang tadi tu kita buatkan anak panah dia ke itik. Kemudian beluncas dimakan oleh itik. Jadi itik dimakan oleh apa? Ular. Ular. Buat anak panah ke sini ular. Kemudian kita tengok yang paling panjang lagi. Sayur dimakan oleh beluncas juga. Beluncas dimakan oleh ayam. Jadi anak panah macam mana? Kita tarik pergi ke ayam. Sebab tadi kita dah buat 4 yang makan sayur kan. Jadi naikkan anak panah ke tempat ayam ni. Kita tak payah tulis ayam banyak kali. Satu ayam saja kita tulis. Kita
kita naikkan pergi ke rantai makanan yang kedua tadi yang makan ayam. Okey. Kemudian ayam dimakan oleh ular. Buat anak panah pergi ke ular. Ular adalah satu je lah kat sini. Okey. Kita tak perlu tulis ular banyak kali. Okey. Ni pun ayam pun satu. Beluncang pun satu. Kambing pun satu. Okey. Kemudian kita tengok yang rantai makanan yang paling pendek lah. Okey. Kita tengok kat sini. Yang ini. Tengok Okey, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, rantai makanannya paling pendek. Okey, jadi kita tengok sayur dimakan oleh itik. Tadi kita dah buat itik kan? Okey, itik dimakan oleh ular. Okey, dah buat. Okey, kita buat lagi anak panah kat sini. Tadi sayur dimakan oleh beluncang dimakan oleh itik dimakan oleh ular. Tapi sini kita dah kena buat lagi satu. Sayur dimakan oleh itik dan itik dimakan oleh ular. Dah buat, dah siap. Okey, dah tak perlu buat lagi. Okey, kemudian kita cek lagi. Okey, yang kedua, B. Sayur dimakan oleh kambing. Betul tak? Sayur dimakan oleh kambing. Okey, sayur dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh ular. Okey, buat anak panah lagi. Kambing dimakan oleh ular. Okey, jadi semua kelima-lima ni kita dah jadikan dia satu rantai makanan. Okey, inilah kita jadikan dia satu siratan makanan. Inilah kita panggil dia siratan makanan. Kita gabungkan semua rantai makanan ni jadi satu. Okey, kita panggil dia siratan makanan. Okey. Jadi kita tengok kat sini muka sebelah dia. Okey, inilah hasil dia. Daripada rantai makanan tadi kita hasilkan dia jadi siratan makanan. Okey, apa itu maksud siratan makanan? Okey, tadi saya dah terangkan kan? Okey, maksud siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan. Okey, gabungan beberapa rantai makanan. Beberapa tu berapa? Okey, lebihlah daripada satu. Contohnya tadi yang kita buat tadi ada 5. Okey, terdiri daripada lebih daripada satu rantai makanan. Okey, bila lebih daripada satu rantai makanan, kita gabungkan dia jadi satu siratan makanan. Okey, jadi dah faham maksud dia? Maksud dia gabungan beberapa rantai makanan. Siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan. Okey, kemudian dia terdiri daripada lebih daripada satu rantai makanan. Untuk hasilkan siratan makanan ni, kita memerlukan lebih daripada satu rantai makanan. Barulah boleh jadi siratan makanan. Okey. Okey, ini contoh-contoh siratan makanan. Okey, contoh-contoh siratan makanan. Okey, kat sini mana pengeluar? Okey, saya nak bincangkan murid-murid. Pengeluar yang mana? Okey, inilah pengeluar. Okey, kena faham pengeluar. Ini adalah pengeluar. Pengeluar lah. Tak muat. Okey. Pengeluar ni Okey, ini adalah pengeluar. Pengeluar mesti adalah tumbuh-tumbuhan iaitu pokok bunga. Okey, sekarang mana pengguna? Okey, pengguna kat sini ada berapa? Okey, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Okey, jadi kita tengok kat sini. Mana haiwan pemangsa? Pemangsa ni haiwan yang makan haiwan lain. Dia tak makan tumbuh-tumbuhan, dia makan haiwan lain je. Murid-murid tahu tak? Okey, ini dah haiwan pemangsa. Burung hantu. Okey, burung hantu ni adalah pengguna, pemangsa lah. Pengguna lah. Okey, ini pun pengguna juga. Okey, ini pengguna, ini pengguna, ini pengguna, ini pengguna dan ini pengguna. Jadi ada berapa pengguna? Okey, ada 1. Okey, kira. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 dan 7. Berapa pengguna? 7 pengguna dalam siratan makanan ni dihasilkan. Sebenarnya dalam siratan makanan yang kita tengok ni, yang saya tunjukkan ini, ada beberapa rantai makanan bila kita pecahkan. Okey, bila kita pecahkan dia akan jadi
beberapa rantai makanan. Okey, ini pada rantai makanan yang banyak-banyak tu kita gabungkan dia, kita jadikan dia satu siratan makanan. Maknanya gabungan. Kita gabung beberapa rantai makanan, jadikan satu siratan makanan. Kalau kita nak pecahkan, kita pecahkan dia satu persatu menjadi rantai makanan. Daripada siratan makanan ni, kita nak pecahkan dia, kita jadikan dia rantai makanan. Okey, jadi murid kena faham. Okey, ini contoh siratan makanan dalam habitat hutan lah. Okey. Kat sini pengeluar dia siapa? Buah ara. Murid kena tahu pengeluar dia. Okey, pengguna dia. Okey, pengguna dia. Okey, ni pengguna pertama, pengguna kedua. Okey, pengguna ketiga. Okey, pengguna keempat, pengguna kelima dan pengguna keenam. Okey, di sini ada 3 haiwan pemangsa. Mana haiwan pemangsa? Okey, haiwan pemangsa yang ini. Dia makan haiwan lain. Ini adalah haiwan pemangsa. Okey, ada 1, 2, 3. Ada 3 haiwan pemangsa. Haiwan pemangsa ni dia tak kena makan. Dia tak kena makan dengan haiwan, biasanya tengok macam ni. Harimau. Harimau dia tak dimakan oleh harimau kumbang sebab dua-dua ni haiwan pemangsa. Okey, begitu juga dengan helang. Helang dia tak akan makan harimau ataupun harimau kumbang kerana dia adalah haiwan pemangsa. Jadi kat sini ada 3 haiwan pengguna pemangsa lah. Okey, yang 1, 2, 3 ni adalah haiwan yang makan tumbuhan. Dia bukan haiwan pemangsa. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah siratan makanan kawasan padi. Okey, kawasan padi. Okey, habitat tempat dia adalah habitat padi. Okey, mana pengeluar? Okey, pengeluarnya murid kena pasti pengeluar. Okey, padi. Okey, haiwan pemangsa yang mana? Okey, haiwan pemangsa yang terakhir sekali, yang helang. Okey. Ada lagi tak haiwan pemangsa? Ada. Okey, haiwan pemangsa mana? Okey, ular ni pemangsa juga ni. Okey, tapi ular ni dia oleh kerana dia kecil, dia dimakan oleh helang. Okey. Okey, jadi haiwan pemangsa ni kat sini yang makan haiwan lain lah. Ular ni dia makan haiwan lain tapi dalam masa yang sama dia pun dimakan oleh pemangsa. Okey, ular ni. Okey, jadi kat sini ada berapa pengguna? Pengguna dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 pengguna dalam siratan makanan ni. 1 pengeluar. Dalam siratan makanan dia mesti ada 1 sahaja pengeluar. Dia tidak boleh lebih daripada 1. Okey. Okey, ini kita cuba buat. Okey, kita cuba rungkaikan. Kita rungkaikan rantai makanan ni. Okey, kita gabungkan rantai makanan yang ada dalam gambar kotak ni. Jadikan satu siratan makanan. Okey, maknanya siratan makanan ni kita adalah gabungan beberapa rantai makanan. Jadi cikgu nak gabungkan beberapa rantai makanan ni, cikgu nak jadikan satu siratan makanan. Okey, cikgu nak jadikan dia satu siratan makanan dalam kotak ni. Okey, cikgu cuba buat. Okey, pertama sekali murid-murid kena pasti ada berapa rantai makanan. Okey, rantai makanan ada berapa kat sini? Okey, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Okey, 5 rantai makanan. Okey, jadi kita tengok dulu. Siapa pengeluar kat sini? Pengeluar dalam rantai makanan ni adalah sayur. Okey, jadi cikgu tulis kat sini sayur. Okey, sayur. Sekejap. Okey, cikgu tulis dulu. Okey, sayur. Okey, sayur adalah pengeluar. Okey, kemudian kita tengok haiwan yang rantai makanan yang paling panjang. Okey, yang ini kan. Okey, jadi kita mulakan dulu. Okey, siapa yang makan, sebelum kita nak teruskan ni, kita nak tengok dulu sayur makan apa. Okey, sayur dimakan oleh apa? Sayur dimakan oleh beluncas. Okey, cikgu letak B je lah. Beluncas. Okey, tak muat kan? Beluncas. Okey.
Okey, jap Okey, sayur. Sayur dimakan oleh beluncas. Okey, kemudian beluncas dimakan oleh itik. Jadi buat titik kat sini. Okey, itik dimakan oleh ular. Okey, ular. Kat sini ular lah paling besar. Ular adalah pemangsa. Okey. Lepas tu kita tengok haiwan apa yang makan itik. Haiwan apa yang makan kita tengok haiwan mana yang makan sayur lagi. Okey, yang makan sayur lagi yang mana? Okey, itik. Okey, sayur dimakan oleh itik. Saya buat anak panah kat sini. Okey. Kemudian haiwan mana yang makan sayur lagi? Kambing. Okey, kita buat anak panah lagi. Kambing. Cikgu letak kam je. Okey, kemudian haiwan mana yang makan sayur lagi? Ayam. Betul tak? Okey, ayam. Anak panahnya kena buat tau. Ayam. Okey. Lepas tu kita nak tengok. Kambing tu dimakan oleh apa? Ular. Okey, kambing dimakan oleh ular. Okey, ayam dimakan oleh apa? Ayam dimakan oleh ular. Jadi ini adalah satu rantai siratan makanan yang saya telah bentuk daripada beberapa rantai makanan yang ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Jadi ini adalah rantai siratan makanan yang dihasilkan daripada beberapa rantai makanan. Ini contoh siratan makanan. Nanti murid-murid boleh buat. Okey. Kita tengok yang sebelah. Ni contoh. Ini yang besar. Dia besar kat sini. Habitat dia adalah kolam. Okey, dalam kolam ni dia ada pengeluar. Pengeluar dia adalah apa? Rumpai air. Biasa kalau ada kolam ni dia adalah haiwan-haiwan yang duduk dalam air lah. Okey, rumpai air. Jadi kat sini kita tengok dia punya pengeluar dia adalah rumpai air. Okey, rumpai air. Jadi kita nak buat siratan makanan ni. Okey, siratan makanan. Jadi kita mulakan dengan rumpai air. Rumpai air. Cikgu singkat je sebab tak muat. Okey, rumpai air. Okey. Rumpai air ni, okey, kita tengok yang mana yang paling panjang sekali dia punya rantai makanan. Okey, yang ini kan. Jadi kita mulakan dulu dengan yang paling panjang. Okey, rumpai air dimakan oleh berudu. Okey, berudu. Okey, berudu dimakan oleh apa? Okey, berudu dimakan oleh apa? Ikan kecil. Okey, ikan. Saya buat ikan kecil. Okey, ikan kecil. Okey, ikan kecil dimakan oleh apa? Ikan besar. Okey, ikan besar. Okey, kemudian siapa yang makan ikan besar? Bangau. Ikan besar dimakan oleh bangau. Okey, dia dah jadi macam gini kan? Okey, saya sebab kecil tahu ruangnya. Jadi kalau murid-murid ada kertas, murid-murid cuba boleh buat sama-sama dengan saya. Okey, kemudian rumpai air dimakan oleh selain daripada berudu apa? Okey, siput. Okey, letak siput sini. Okey, lagi rumpai air makan apa? Belalang kan? Okey, belalang. Okey. Lagi apa yang siapa yang makan rumpai air lagi? Okey, berudu dah. Okay, jadi yang makan rumpai air ni adalah ikan kecil. Ikan kecil. Ikan kecil kita tak boleh buat. Ikan kecil kita dah buat kat sini. Okey, jadi rumpai dimakan oleh ikan kecil. Kita buat anak panah terus ke ikan kecil. Macam itu. Okey, kemudian kita nak tengok siapa lagi yang makan rumpai air? Apa lagi? Haiwan mana yang makan rumpai air? Okey, berudu. Okey, dah. Okey, ikan kecil dah. Belalang dah. Okey, belalang dimakan oleh apa? Okey, ada lagi. Okey, belalang dimakan oleh katak. Okey, buat kat sini anak panah katak. Okey, katak. Okey, katak dimakan oleh apa? Okey, katak dimakan oleh bangau. Kita sambung terus ke anak panah bangau. Bangau ni adalah maknanya dia pemangsa lah.
Okey, jadi bangau ni makan haiwan lain. Jadi katak ni dimakan oleh bangau. Okey, ada lagi tak yang tak disambung? Okey, ikan kecil dimakan oleh katak. Tarik anak panah ni pergi ke katak. Dia macam gitu. Murid kena tarik. Saya ni kalau kecil, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Okey, kemudian ikan kecil ni dimakan oleh ikan besar. Okey, dah. Okey. Belalang dimakan oleh katak. Okey, dah. Okey, jadi terhasillah satu siratan makanan. Okey, inilah siratan makanan. Okey, saya hasilkan daripada rantai makanan ni. Okey. Jadi kan murid-murid boleh buat. Okey, sambil buat tu kena letak anak panah tu. Kena sebut. Rumpai air dimakan oleh berudu. Berudu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh bangau. Okey, rumpai air dimakan oleh siput. Ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh bangau. Okey, rumpai air dimakan oleh siput. Siput dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh bangau. Rumpai air dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh mana ni? Katak. Katak dimakan oleh bangau. Okey, rumpai air dimakan oleh mana ni? Siput. Siput dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh bangau. Jadi ada banyak dalam ni rantai makanan yang terhasil. Berapa ni? Kita tengok kat sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rantai makanan ni kita boleh buatkan dia jadi satu siratan makanan. Itulah kita panggil dia siratan makanan. Okey, macam inilah. Saya buat siratan makanan. Okey, selepas ni nanti saya nak murid buat. Saya bagi rantai makanan, murid-murid hasilkan siratan makanan. Okey, dengan menggunakan perkataan je lah. Tak perlu lukis. Okey, macam kita buat ni. Saya terangkan. Okey. Saya harap murid-murid faham apa itu siratan makanan. Hari ini saya hanya terangkan maksud siratan makanan dan bagaimana nak menghasilkan siratan makanan daripada beberapa rantai makanan. Okey, lepas ni murid-murid salin nota yang saya berikan tentang tajuk siratan makanan dalam buku tulis sains. Okey, kemudian jawab latihan yang diberikan. Okey, saya akan berikan beberapa latihan dan murid-murid perlu buat. Okey, perlu buat. Murid-murid boleh salin ataupun print. Okey. Ingat murid-murid dalam macam yang lepas saya tengok rantai makanan semua nak mulakan dengan haiwan. Murid-murid silap. Sebenarnya rantai makanan ataupun siratan makanan mesti dimulakan dengan pengeluar iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey, dalam satu habitat. Tidak boleh dimulakan dengan haiwan. Okey, jadi haiwan terakhir adalah haiwan pemangsa. Okey, jadi murid-murid kena faham konsep dia. Haiwan itu adalah pengguna dan tumbuhan itu adalah pengeluar. Jangan silap. Ingat pengguna itu adalah haiwan, pengeluar itu adalah tumbuh-tumbuhan. Pengeluar hanya satu sahaja dalam siratan makanan dan rantai makanan. Okey, itu saja. Sekiranya tak faham, murid-murid boleh WhatsApp saya dan saya akan cuba terangkan. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Jangan lupa buat tugasan cikgu. Isi kehadiran. Jangan lupa sebab cikgu nak masukkan kehadiran murid-murid. Saya terpaksa tik nama satu persatu. Jadi murid-murid kena isi kehadiran. Tugasan lambat hantar pun tak apa. Yang penting kehadiran mesti isi. Okey, tugasan saya boleh bagi masa tapi kehadiran cikgu terpaksa hantar hari yang sama. Okey, jadi isi kehadiran dahulu baru jalankan tugasan yang cikgu berikan. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.